masalah yang diwajibkan. Kemudian kita kena sedar, maka lahir kekhilafan mazhab yang berhikmah mengikut perubahan dan perbezaan masyarakat, daerah dan masa situasi dan realiti, melahirkan pemahaman ilmu yang kaya dalam Islam. Dan Islam ni banyak mazhab. Kita orang Melayu ni, kita tahu mazhab 4 je, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Sebenarnya mazhab bukan 40 mazhab. Zaman sahabat Nabi ada mazhab. Mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Abbas, mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab Aisyah radhiyallahu anha, mazhab Ummu Salamah, mazhab Abdullah bin Amr bin As, mazhab Abu Hurairah, ada mazhab. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat Nabi ini dihantar ke wilayah-wilayah. Wilayah yang berbeza. Kadang-kadang masalah wilayah ni berbeza antara satu sama lain. Maka terpaksalah ulama ni berbeza pendapat dalam hukum dia. Kerana masyarakat yang berbeza. Kadang-kadang bila turun ayat yang menasahkan sesuatu hukum, ayat tu turun dekat Nabi, dia tak ada di Madinah. Dia ada di Taif, dia ada di Mekah, dia ada masa itu tak ada telefon, tak ada handphone, tak ada internet. Menyebabkan pendapat dia kekal. Ini timbulnya kekhilafan mazhab. Dalam masalah furu', masalah cabang saja. Itu banyak mazhab. Mazhab-mazhab sahabat. Termasuk mazhab tabi'in. Tabi'in adalah generasi kedua selepas sahabat. Murid para sahabat. Mazhab Ibn Sirin. Mazhab Hasan Basri. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Macam-macam mazhab. Mazhab tabi'in. Mazhab tabi'in ini kadang-kadang boleh dipakai. Contohnya mazhab Ibn Sirin. Mazhab Ibn Sirin mengatakan boleh jamak semayang kalau sibuk sangat. Kalau masyarakat boleh banyak jamak semayang. Walaupun tak musafi, walaupun tak hujan. Imam Nawawi sebut dalam kitab ini qaul dhaif. Qaul dhaif. Kerana dalam hadis Nabi, Nabi jamak semayang pada musafir saja. Pada masa hujan Nabi jamak semayang. Musafir boleh qasar. Bila kalau tidak, kalau sibuk boleh jamak juga. Masyarakat kerana sakit dan sebagainya. Kerana sakit. Orang sakit, uzur. Nak ambil semayang yang dimasyarakat pada dia. Maka boleh jamak semayang. Sekarang ni, traffic jam. Traffic jam ada zaman Nabi. Tak ada zaman Nabi. Kena pakai mazhab Ibn Sirin lah. Dalam Syafi'i tak ada. Dalam Hanafi, Hambali, Maliki pun tak ada. Ini pendapat Ibn Sirin. Ini berlaku. Dan sebab itu, kita tak boleh ikat. Kerajaan tak boleh terikat dengan mazhab. Mufti tak boleh terikat dengan mazhab. Contohnya masalah kerakyatan. Kerakyatan. Dalam mazhab Syafi'i, yang boleh jadi rakyat orang bukan Islam, hanyalah Yahudi, Kristian, ahli kitab, dan Majusi saja. 3 jenis orang bukan Islam boleh jadi rakyat. Hindu tak boleh, Buddha tak boleh, Sikh tak boleh jadi rakyat. Mazhab Hanafi kata boleh. Maliki kata boleh. Bila pendakwah yang bawa Islam ke Nusantara ni mazhab Syafi'i. Jadi masalah lah. Orang Melayu, Hindu, Buddha kena bunuh habis orang Melayu. Bukan Kristian, bukan Yahudi, bukan Majusi kena bunuh habis. Tapi ulama-ulama kita pada masa itu bijak. Ini kerana keadaan berbeza. Syafi'i tinggal di Hijaz. Hijaz tak ada Hindu, tak ada Buddha, tak ada apa. Abu Hanifah dia tinggal di Iraq, pengaruh dia di India, pengaruh di Asia Tengah, ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam. Membenarkan. Sedangkan tujuan syariat Islam disebar pada seluruh manusia. Maka ulama kita masa itu pakai mazhab Hanafi. Ini dalam kerakyatan. Dalam masalah tanah, muka tanah, hadis Nabi mengatakan, man ahya ardan mitatan fahiyalah. Sesiapa yang meneroka tanah itu tak milik orang, otomatik jadi milik dia. Sama ada kerajaan izin atau kerajaan tak izin. Jadi milik dia. Ini fiqh Syafi'i. Fiqh Syafi'i kata, siapa teroka tanah tak ada milik orang, kerajaan izin tak izin, lulus tak lulus, tetap je milik dia, otomatik wajib. Hanafi kata tak boleh. Mesti diizin oleh kerajaan. Hanafi diizin kerajaan. Kenapa? Hanafi dia tinggal di Iraq. Iraq penduduk dia padat. Tanah subur. Penduduk padat.
Syafi'i dia tinggal di Hijaz, lama di situ. Padang pasir luas, penduduk tak ramai, tak cukup tangan, lama ke tanah, maka bebas. Ini ulama kata al-ibratu bi khususis sabab, bukan bi umum bil lafzi wa khususis sabab. Sebab dia khusus, maka kita di Malaysia ni tak boleh pakai. Mesti kena izin kerajaan. Kalau tak izin kerajaan, betul tak lah. Rakyat berkelahi, berebut tanah. Ini, bila saya menangani kita perintah Kelantan Perintah Terengganu, kena bincang panjang ni dengan tuk-tuk kita ni. Kerana setengah tu dia baca mazhab Syafi'i. Dia tak baca mazhab lain. Tuhnya fitrah. Fitrah ni zakat mesti dengan beras. Mengenyangkan dengan jagung, makanan asasi negeri masing-masing. Nak keluar zakat. Duit bukan makan duit, tak boleh makan duit. Duit tak boleh keluar zakat. Syafi'i, pendapat Syafi'i begitulah. Kemudian akhirnya timbullah ada duit, ada siling, ada apa. Ada ulama kata boleh keluar dengan duit dengan siling. Kenapa duit ni boleh beli barang dan sebagainya, boleh dinilai dengan zakat. Masa tu balah lagi peringkat awal dulu. Peringkat awal dulu. Ada mengatakan orang simpan duit banyak tak kena zakat. Kan duit ni boleh makan kedarah duit dia. Ini jadi masalah. Sehingga masa tu, masa saya budak-budak lah ingat lagi, orang beri zakat depan ayah tu terpaksa lah. Kerana Imam Burkhini kata boleh dengan duit. Terpaksa lah, kena niat lah depan tu imam ni. Saya keluarkan zakat fitrah yang wajib atas saya, anak isteri dan anak-anak saya, yang nafkah atas saya, dengan duit ini, dengan bertaklid pada Imam Burkhini. Bukan kerana Allah Ta'ala, kerana Imam Burkhini. Sebab begitu sekali, ini kepahaman. Kita kena sedar. Kerana masyarakat berubah, maka hukum dia berubah. Termasuklah banyak hal lain yang kita kena kaji. Ekonomi yang adil. Wa atawuz zakah. Tunaikan zakat. Semua kewangan negara Islam di dalam hanya zakat, sedekah, wakaf, ghanimah, faid. Ini bila Nabi merintah Madinah, semua kewangan negara hanyalah zakat. Zakat dia untuk orang Islam. Anak-anak Nabi tak boleh terima. Nabi tak benar. Anak-anak dia terima zakat. Sedekah. Nabi tak benar. Anak-anak terima zakat. Wakaf. Wakaf tak apa. Ghanimah. Harta rampasan perang. Faid. Harta yang diambil tidak dengan perang. Harta bukan Islam. Termasuk barang terbenar lama. Ini sahaja hasil zaman Nabi. Zaman Umar bin Khattab dia tambah dengan kharat, usul dan lain-lain. Zaman Sayyidina Umar, bila Islam sudah menang menjatuhkan Parsi dan Rum, maka semua negara sangat banyak. Sangat banyak. Maka Sayyidina Umar tambah lagi kharat. Kharat ni cukai tanah. Cukai tanah. Kharat. Usyur. Usyur ni cukai ekspor dan import bagi orang bukan Islam. Orang Islam kena zakat pertanian. Zakat pertanian. Kena zakat perniagaan. Orang bukan Islam kena bayar cukai kharaj. Ada kharaj wazifah, kharaj muqasamah. Cukai diberi mengikut tanah. Tanah jenis apa. Dan kharaj muqasamah mengikut hasil. Padi ke, jagung ke, buah-buahan ke, ikut hasil. Cukai itu. Orang Islam, zakat harta. Orang bukan Islam, cukai kharaj dipanggil. Dan orang berniaga pula, usyur. Usyur ni ialah ekspor import. Orang kafir dia benarkan berniaga. Berniaga. Bila dia berniaga tu pula, ada pula dia berniaga barang yang diharamkan dalam agama kita. Kita tak boleh larang dia minum arak. Dia nak jual arak sama-sama dia, tak boleh larang. Jual pada orang Islam, tak boleh. Itu termasuklah dia berniaga babi, daging babi. Sama-sama dia. Tak boleh. Kita haram. Mazhab Syafi'i kata, haram ambil cukai benda yang haram. Ini mazhab Syafi'i. Hanafi kata, boleh ambil cukai benda yang haram daripada orang kafir, perniagaan dia, cukai arak dia, cukai babi dia, tapi dibagikan untuk orang bukan Islam. Jangan bagi orang Islam. Itu ada dalam Al-Harat Abi Yusuf. Jadi nak pakai mazhab mana? Kita fikir-fikirlah. Kita nak ambil duit bagi orang bukan Islam dengan duit kita ke, nak ambil duit dia. Itu boleh fikir. Ini keluasan dalam Islam. Orang Islam
Zaman itu zaman feodal. Zaman Parsi Rum, zaman feodal. Di mana petani-petani ini tak boleh milik tanah. Tuan tanah saja. Petani jadi pekerja semuanya masuk. Bila Islam merintah, orang kaya-kaya ni sebahagian yang lari. Sebahagian dibunuh dalam peperangan. Maka Sayyidina Umar buat sistem baru. Orang Islam, masuk Islam ada tanah dia. Orang bukan Islam, ada tanah dia dibagi. Boleh milik tanah. Hasil bagi orang Islam, zakat pertanian. Hasil bagi orang bukan Islam, kharaj. Orang Islam kena zakat fitrah. Orang bukan Islam kena jizyah. Jizyah ni ialah kerana kita jaga keselamatan dia. Bila jadi rakyat kita wajib jaga keselamatan dia. Maka dia bayar cukai untuk jaga keselamatan dia. Jaminan untuk dia. Orang Islam, zakat fitrah. Bahkan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, bila Sayyidina Umar tugas Abu Ubaidah jadi gubernur di wilayah Syam. Kerana latih pegawai pun kena tengok orang. Nabi kata, an-nanzila nasa manazilahum. Nahnu masalama umina an-nanzila nasa manazilahum wa nukhatibahum ala qarri ukhurihim. Kami, Nabi-Nabi diperintah oleh Allah meletakkan orang pada tahap tempatnya. Dan dan bercakap dengan orang dengan bahasa yang dipaham oleh dia. Ini Allah ajar ke Nabi. Meletak orang kena bertempatnya. Orang yang tak tahu tarbiyah, dia tahu perang dia. Khalid bin Walid, dia tahu perang dia. Dia tak erti nak tarbiyah. Nak menguruh tak pandai. Sayyidina Umar pecah Khalid bin Walid. Jadi penglima. Latih Abu Ubaidah. Ganti Khalid bin Walid. Ini banyak orang kita petikai tak tahu ni mengapa Sayyidina Umar tukar Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni Aminul Ummah. Orang yang amanah, yang pandai menguruh harta. Yang pandai mentadbir. Nanti Abu Ubaidah, dan Khalid bin Walid, kerja perang dia. Dia tak pandai nak tadbir ni tak berhenti. Jadi orang kedembel, orang Samsung. Dia tak pandai tadbir. Jadi nanti Khalid Abu Ubaidah mentadbir. Abu Ubaidah, bila Islam diancam oleh Rom Timur Bizantin, ancaman tentera dia besar sangat, orang Islam tak mampu nak beri perlindungan pada orang bukan Islam. Abu Ubaidah membatalkan jizyah. Kerana kami tak mampu dia nak jaga kamu. Dibatalkan cukai keselamatan ni kepada orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam redha berada buat keadaan Islam. Kerana Rom yang agama Kristian ni zalim terhadap kami. Walaupun kami bukan Islam. Dia rela duduk buat keadaan Islam. Ini menyebabkan orang bukan Islam masuk Islam. Zakat tak boleh hapus. Cukai boleh hapus. Kalau hasil negara banyak. Zakat ini ibadat. Cukai bukan ibadat. Dalam bab ni orang bukan Islam seronok lah. Kita ibadat zakat. Dia bukan ibadat. Tapi kalau tak cukup, kita ambil lah cukai ni. Jadi khidmat kita menyebabkan orang masuk Islam. Firman Allah urusan pengagihan harta. Ada Tuhan dalam Quran. Agih harta. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Surah Al-Anfal. Ketahuilah sesungguhnya apa sahaja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima ni 20%. Untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil yang butuh belanja dalam perjalanan. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW di hari Furqan, hari Badar, iaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Firman Allah Ta'ala, ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Surah Al-Hasyr. Apa saja harta rampasan faid yang diambil dengan damai diberikan Allah pada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya sahaja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Dibahagikan kepada pihak pemerintah yang mengurus Rasulullah SAW dan keluarganya sebagai ketua negara, pegawai kerajaan dan bala tentera, dan rakyat seluruhnya dalam masyarakat majmuk. Dia bagi harta ni diagih. Nabi, Allah, Rasul dan keluarga Nabi, khumus, 1/5, 20%. Besar Nabi dapat ni. Nabi dapat. 20% ni untuk Nabi, keluarga dia, dan untuk dia urus rakyat yang minta bantuan dengan dia. Dia beri 20% pada Nabi. Tapi ada sekarang ni Perdana Menteri tak payah gaji. Nabi pun ada gaji. Nabi pun ada gaji. Tuhan tutup untuk kerana Nabi 20%. Oh ni hebatlah kalau Perdana Menteri tak boleh terima gaji. Hebat pada Nabi lagi lah. Allah tak peruntukkan 20%. Ni tak ada kena-mena dengan sesiapa ni. Dan dibahagi pada pegawai kerajaan, tentera, dan masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk. Saya akan terangkan kemudian. Masyarakat majmuk ni. Adil dalam aspek ekonomi. Firman Allah Ta'ala. Walau basatallahu rizqa ibadihi la baghaw fil ard. Lakin yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Allah menjaga rezeki yang cukup kepada hambanya, di mana sahaja mereka berada. Islam pula bermula dengan Mekah yang kering, tiada hasil, tetapi ada rezekinya. Sebenarnya Allah Ta'ala tetap rezeki untuk manusia atas muka bumi ini cukup. Semua negeri cukup. Yang tak cukup tu, ada tempat tak kena. Urusan tak kena. Sistem tak kena. Cukup. Termasuk hikmah yang besar. Allah Ta'ala pilihkan Mekah tempat asal Islam. Mekah ni wadin ghairi dhi zar'in. Lembah yang tak ada tanaman. Nak bertanam tak boleh. Air pun tak ada, apa pun tak ada. Tuhan suruh Nabi Ibrahim duduk di situ. Letakkan keluarga dia. Untuk mulakan Islam bagi Nabi akhir zaman. Firman Allah Ta'ala. Li'ilafi Quraishin ilafihim rihlata syita'i wal sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka kepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Kaabah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Tuhan jadikan Mekah begitu. Letakkan Ibrahim, Hajar dengan anak dia Ismail. Tuhan adakan air Zam-Zam. Lepas tu, Nabi Ibrahim disuruh bina Kaabah, berdoa. Orang datang di situ. Nabi Ibrahim minta supaya hati manusia cenderung nak duduk di situ. Duduk di situ. Hati nak duduk di situ. Tapi bila lapar nak makan. Dahaga nak minum. Sejuk nak pakaian. Nak buat macam mana? Tuhan jadikan rihlata syita'i wal sayf. Mereka terpaksa keluar. Musim sejuk, mereka pergi ke Yaman untuk berniaga. Musim panas, mereka pergi ke Syam untuk berniaga. Yaman ialah pelabuhan bagi negeri-negeri timur. Parsi, India, China. Yaman. Syam, pelabuhan bagi negeri utara Afrika, Eropah dan Asia Timur. Ini Syam. Jadi orang Mekah ni dia berniaga, dia pergi ke Yaman, dia cari barang Yaman. Cari barang Yaman, yang datang dari India, dari China dan sebagainya, dia bawa balik ke Mekah. Sebahagian dia tinggal di Mekah untuk keperluan dia. Sebahagian lagi, dia bawa berniaga pergi ke Syam. Tukar dengan barang-barang barat.
Jadi Mekah jadi pusat menemukan timur dan barat. Diatur oleh Allah Ta'ala jadi pusat ekonomi. Bukan saja pusat ibadat. Bukan saja pusat politik. Pusat ekonomi. Diatur oleh Allah Ta'ala. Kita pergi umrah, kita tengok. Di Mekah macam-macam. Barang Cina ada, barang India ada, barang apa. Orang tua-tua belilah juga barang Mekah ni. Tengok-tengok balik made in China. Beli radio. Orang dulu beli radio lah. Dengar radio bercakap Arab. Masuk ke Sri Lanka, cakap India. Ingatkan radio Mekah, cakap Arab. Ini orang tua-tua. Sampai boleh jam dua kadang-kadang. Kira kanan pakai jam, bawa balik kanan cucu. Jam Mekah. Jam buatan Suis, buat jam macam-macam. Tuhan kumpulkan barang Mekah di situ. Ini diatur oleh Allah Ta'ala dalam aspek ekonomi, aspek politik, aspek keamanan. Bila Nabi tegakkan negara Islam di Madinah, Islam telah berjaya mewujudkan keamanan. Keamanan menyebabkan orang datang ke negeri Islam ni. Islam menguasai Mediterranean, menguasai lautan Hindi. Itu menyebabkan Barat terpaksalah mengatur perjalanan Marco Polo, Vasco da Gama dan sebagainya. Untuk menghadapi pengaruh Islam di masa itu. Ini kita kena sedar. Islam menguasai dunia. Ini dia. Allah berfirman dalam aspek pengurusan harta. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Surah Al-Isra. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, bakhil. Nak belanja harta bakhil, tak boleh. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, boros pun tak boleh. Jadi boros tak boleh, bakhil tak boleh. Kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Bukan saja individu, termasuklah kerajaan. Tak boleh bakhil dan tak boleh boros. Ini kesederhanaan. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya sesungguh dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Dibahagikan kepada pemerintah dan rakyat dengan adil. Apabila hasil negara melimpah ruah di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, maka dilakukan islah dan tajrid dalam sistem atau gaji dan persaraan. Diubah daripada sistem kesesamaan tasfiyatul ata kepada pembahagian mengikut taraf keislaman ilmu dan jawatan taqsimul ata. Zaman Nabi pegawai kerajaannya sama gaji. Tasfiyatul ata. Sama imbuhan. Hakim, penulis mahkamah, jaga, sama banyak gaji. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar. Sama-sama Bakar. Sama. Penglima tentera, pelebet, sama. Masa tu, tak marah, tak apa. Itu zaman dulu. Zaman Sayyidina Umar, bila Parsi dan Rom jatuh, banyak melempuh hasil negara. Sehingga cerita yang jenaka lah. Sayyidina Umar menugaskan Abu Hurairah pergi ambil hasil di Iraq. Dia balik pagi, terus jumpa Sayyidina Umar. Tak tangguh lagi, tanya. Sayyidina Umar tanya, banyak mana awak bawa balik? Dia kata, saya bawa balik 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar sampai habis nafas. Masa tu juta tak ada lagi. Juta triliun tak ada lagi. Macam orang tak tahu cakap ni apa England. Berapa? $1 10 kali sebut $10. Sampai habis nafas. Kena $1,000 ke? Letih lah. 1,000 kali sebut. Awak dah sebut. Saya nombor kata awak balik dulu lah. Awak mengatur ni. Dia balik. Pagi esok datang. Umar tanya balik, berapa banyak? 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar. Umar berkata, nak buat macam mana ni? Banyak sangat. Kita nak timbang ke nak suka ni? Harta banyak ni. Lalu ada seorang sahabat yang berpengalaman. Dia berpengalaman, dia pergi ke Parsi, pergi Rom, kuasa-kuasa besar dunia. Wahai Amir Mu'minin, kuasa besar dunia ada sistem keuangan dia. Ada buku kira-kira dia. Jumlah-jumlah dia tambahlah angka-angka tu. Jadi Sayyidina Umar buat tadwinul dawawin.
Catatkan harta-harta tu. Lepas tu, sistem gaji diubah. Sistem imbuhan diubah. Termasuklah atok sistem pencen diubah. Sayyidina Umar, kalau dulu, zaman Abu Bakar, zaman Nabi sama. Sayyidina Umar ubah. Orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, gaji lebih mahal. Orang yang ahli Badar, gaji lebih mahal. Orang yang masuk Islam, kemudian Fathu Makkah, bukan ahli Badar, dia punya pendapatan dikurangkan. Lalu mereka bantah, demonstrasi. Ada kat Sayyidina Umar demonstrasi. Bantah. Apa ni tak adil? Sayyidina Umar kata, demi Allah, aku tak samakan orang yang pernah berjuang dengan Nabi, orang yang pernah memerangi Nabi. Mu dulu lawan Nabi, sekarang ni baru masuk Islam. Siaplah. Termasuklah pencen isteri-isteri Nabi. Sayyidina Umar bagi Aisyah lebih mahal pada orang lain. Menyebabkan isteri-isteri ini tak puas hati lah. Mengapa Aisyah bagi lebih? Lalu mereka jumpa dengan Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar. Isteri ini, orang perempuan. Jumpa dengan pakar bersama dia. Suruh Hafsah jumpa Sayyidina Umar. Mengadu ke ayah dia. Mengapa Aisyah nak bagi lebih? Sayyidina Umar kata, kalau ayahmu sama dengan Abu Bakar, dengan ayah Aisyah, aku bagi sama. Sayyidina Umar kata. Kerana Abu Bakar ni jasa dia besar terhadap Islam. Lalu Aisyah menurunkan dia punya pencen. Turun sama dengan orang lain. Jadi puas hatilah. Mengalah. Aisyah ni mengalah. Jadi damai lah. Tak ada apalah. Ini. Mengalah. Termasuk dia punya pencen ni, rakyat bukan Islam. Kerana hasil melimpah ruah. Sayyidina Umar tengok seorang Yahudi ahli Zimmah minta sedekah. Tua dah. Sayyidina Umar kata, oh sedihnya. Masa mu segar, kami ambil cukai dari kamu. Bila mu tua, kami biarkan. Lalu dia bawa ke Baitul Mal, suruh dia peruntukkan. Atak kepada Yahudi bukan Islam ini. Ini. Siapa rakyat pun dapat pencen. Bukan sahaja pegawai kerajaan. Khususnya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zaman Abdul Aziz, harta melimpah ruah. Nabi pernah sebut dalam hadis kepada Ali bin Hatim At-Ta'i, seorang bandar Kristian yang datang masuk Islam. Nabi pujuk dia masuk Islam. Nabi kata, wahai Adi, aku tahu mengapa kamu takut masuk Islam. Kerana Islam miskin. Wahai Adi bin Hatim, akan tiba masanya Islam menang. Akan melimpah ruah hasilnya. Sehingga perempuan daripada Hirah. Kamu kenal Hirah di mana? Hirah ni pusat dalam Parsi. Ali bin Hatim kata, saya kenal Hirah, tapi saya tak pergi lagi. Akan tiba masanya Hirah akan ditawan oleh Islam. Parsi akan jatuh. Akan tiba masanya perempuan Hirah pergi haji, tak ditemani kerana aman bila Islam memerintah. Akan tiba masanya hasil yang melimpah wahai Adi. Sehingga tak cukup orang menerima. Harta banyak, tak cukup orang nak terima. Zaman Umar bin Abdul Aziz berlaku. 8 bahagian zakat tu dibahagi, masih lebih lagi. Lebih lagi harta zakat. Nak buat macam mana? Lalu Umar bin Aziz tambah bahagian ke-9 zakat. Cari pemuda-pemuda yang tak kahwin, kerana tak cukup belanja ni, bagi duit zakat pada dia. Ini zaman Umar bin Aziz. Ini berlaku. Melimpah ruah hasilnya. Ini zaman Islam memerintah. Jadi inilah perubahan-perubahan yang kita kena sedar. Jadi sistem gaji ini, orang putih ambil dengan kita dah sebenarnya. Ambil dengan Islam. Dia tak tahu color orang putih ni. Masa dia zaman kegelapan dia tu, zaman dia tak ada tamadun. Masa zaman Harun al-Rashid beri hadiah jam pada Charlemagne, seorang raja di Eropah. Charlemagne. Dia tengok jam tu, ini sahih orang Islam ni, tengok orang dia dekat. Clear jam. Sampai begitu sekali Eropah, orang Islam dah tahu buat jam. Termasuklah bekalan air bersih. Zaman Harun al-Rashid. Harun al-Rashid bekalan air bersih. Daripada Wadi Hunain. Di mana isteri dia, permaisuri dia, Zubaidah. Sebab tu mereka pergi haji zaman dulu, dilihat di luar itu Ainul Zubaidah. Zubaidah ni nama penduduk Harun al-Rashid. Yang mengepadai projek empangan di Hunain. Hunain tempat lembah perang tu, dia buat empangan, kumpulkan air hujan, bawa air ke Mekah untuk jamaah haji. Air bersih.
Orang Islam dulu buat. Termasuklah bank orang Islam dulu. Buat bank. Bila Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Masa tu Nabi tugaskan Sayyidina Ali. Dalam sirah ada. Tugas Sayyidina Ali, Ali, kamu jangan berhijrah. Kamu pulangkan balik barang-barang simpanan orang Mekah. Yang simpan dekat aku dengan Khadijah ni. Orang bukan Islam. Dia percaya kat Nabi. Nabi ni amanah. Simpan barang rumah Nabi. Dan pulang balik. Nabi tak buat lari harta tu ke Madinah. Masa dia hijrah. Pulang balik pada tuan-tuan dia ni. Amanahnya Nabi termasuk terhadap orang bukan Islam. Ini ahli ekonomi mengatakan rumah Nabi adalah bank. Rumah Nabi adalah bank. Tempat simpan barang. Dan Nabi menyimpan barang itu sama ada secara mudharabah. Secara Nabi gunakan simpanan itu buat meniaga dan bagi keuntungan. Bukan riba. Ataupun secara simpan secara amanah saja. Rumah Nabi adalah bank. Rumah Khadijah adalah bank. Orang Islam dulu buat bank. Saifuddaulah Al-Hamadani. Bila dia bawa pegawai dia ramai sangat rombongan. Datang ke Baghdad. Pergi makan di restoran. Nak bayar. Zaman dulu pakai dinar, pakai dirham. Isi gunih lah, pikul berat lah. Lalu dia ambil kertas. Tulis berapa jumlah harga. Bawa kertas ni pergi kat Baitul Mal. Ambil, bayar. Ini cek. Orang Islam dah henti buat cek. Zaman Abbasiyah. Ini, banyaklah ceritanya. Bila Mu'an, Sa'ad bin Mu'an, uzur kesakitan. Dalam perang Ahzab yang terkenal. Nabi suruh bina khemah. Buat khemah dekat Masjid Nabawi. Ini adalah teori hospital. Teori hospital. Dalam surah An-Nur, ayat apa kita ingat? Walau jangan an tadkhulu buyatan ghairu maskunatin. Tuhan izinkan kamu masuk dalam rumah yang tak ada penghuni, di sana ada barang kamu. Ada barang kamu. At-Tabari mengatakan, ini ialah hotel dalam Islam. Hotel dalam Islam. Iaitu musafir khana. Di mana Islam mengadakan musafir khana. Musafir khana ni ialah tempat orang musafir menumpang, disediakan rumah tumpangan tanpa bayar percuma dan ataupun dibayar dengan sewanya, tapi makanannya percuma. Dan boleh diambil daripada zakat. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil zakat dia kan. Orang yang betul belanja perjalanan. Boleh dibuka daripada duit zakat untuk mereka dalam perjalanan. Ibnu Sabil bekal makanan dia, penginapan dia, orang menuntut ilmu dan orang berniaga. Menyebabkan jadi kunjungan. Bila jadi kunjungan, ada perniagaan. Ada perniagaan, ada pertanian. Menyebabkan di situ jadi bandar baru. Bandar baru. Ilmu Khaldun sebut dalam teori mukaddimah dia. Timurnya dalam baru dalam sejarah Islam ialah kerana ada musafir khanah ini. Ini tamadun Islam. Banyak. Termasuklah ilmu perubatan. Ilmu perubatan disebut dalam hadis. Nabi membenarkan satu rombongan badui yang sakit luar biasa. Datang menghadap Nabi. Sakit yang luar biasa. Lalu Nabi, mukjizat Nabi lah. Nabi kata, kamu pergi ke ladang unta zakat. Pergi di sana. Kamu ambil susu unta campur dengan air kencing dia. Minum. Dan tiba-tiba, si badui ni, puak-puak badui ni, dia pakai nasihat Nabi tu, sembuh penyakit dia. Kerana orang badui ni orang yang dia. Bila dia suruh, dia bunuh gembala unta. Dia jahatnya. Dia bunuh gembala unta, dia cincang. Lalu dia melarikan diri, Nabi suruh jejak dia. Tangkap. Masa tu, hukum hudud hirabah ni tak ada lagi. Nabi suruh sahabat dia congkil mata lepas daripada pasir. Kerana mereka sangat jahat, kejam sangat. Allah Ta'ala turunkan ayat hirabah. Hukum hudud diturunkan. Orang yang merampok ni, kalau dia ambil harta, kena potong tangan, potong kaki. Kalau dia bunuh. Kalau dia tak sempat ambil harta, kena buang daerah. Itu ada ayat Qurannya. Itu hukum hudud. Jadi dalam ni, boleh menggunakan bahan-bahan najis untuk perubatan. Bila tak ada bahan yang lain. Dibenarkan. Maka ahli-ahli perubatan Islam mencipta bius. Mencipta macam-macam. Gunakan candu, gunakan bahan-bahan alkohol dan sebagainya. Ini ada dalam kitab-kitab perubatan Islam sekarang. Orang bukan Islam ambil kitab Islam ni, terjemah dalam bahasa dia. Bahkan masih ada lagi tulisan-tulisan tangan. Disimpan di arsip, di Inggeris ada, di Belanda ada, di Jerman ada. Masih tulis tangan ni.
Orang-orang kita pergi belajar di sana, temu benda-benda macam ni. Ini tamadun Islam yang kita kena sedar. Kemudian yang kelima, berkebajikan. Kebajikan itu terkandung dalam seluruh ajaran Islam. Yang dilaksanakan yang berjaya menarik hati manusia. Manusia tertarik dengan Islam kerana kebajikannya terhadap manusia. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum min syi'arak. Buat baik pada manusia, kamu dapat menjinakkan hati mereka. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu mengambil pelajaran daripadanya. Termasuk kebajikan itu meninggalkan kemungkaran. Kita diberi pahala bukan sahaja kerana kita buat kebajikan, termasuk kita meninggalkan dosa. Bila kita berdosa, kita bertaubat. Bertaubat. Buat dosa. Allah Ta'ala tak ampun dosa syirik saja. Selagi orang tu Islam, dosa macam mana sekalipun, berzina ke, minum arak ke, bunuh orang, disebut dalam hadis, sampai 100 orang bunuh orang, Nabi kata dia ampunkan dosa kalau dia bertaubat. Dengan taubat nasuha. Bahkan dalam mahkamah Islam, digalakkan perdamaian di luar mahkamah. Hakim yang berbicara dengan kes, dia layakkan untuk bebas, bukan untuk hukum dia. Dan sebab itu Islam membenarkan peguam. Peguam ni ialah untuk cek dari segi undang-undang. Ada tak peruntukan yang boleh bebaskan dia? Cari boleh bebaskan dia. Sebab apa? Bukan cari nak hukum juga macam mana pun. Itu bukan cara Islam. Tidak. Kerana Islam menggalakkan pengampunan. Menggalakkan pembebasan. Ini adalah Islam. Dia ajar begitu. Dan sebab itulah Imam Malik mengatakan, kalau ada kes yang berat, ada 100 hujah, 99 hujah salah. 1 hujah ragu nak hukum dia, jangan hukum. 1 saja, 1%, tak boleh. Ini ajaran Islam. Islam telah berjaya membentuk kerajaan masyarakat majmuk di negara Madinah melalui perpaduan umat yang berasaskan umat Islam, Muhajirin, Ansar dan lain-lain, berlandaskan hubungan iman. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dan masyarakat majmuk berasaskan kepada kemanusiaan. Tanpa mengira bangsa dan agama. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu lelaki perempuan, berbangsa bersuku kaum, supaya kamu kenal bermasyarakat antara satu sama lain. Bermasyarakat. Ini diajar oleh Islam. Kemudian konsep adil. Di antara kebajikan paling besar ialah berlaku adil. Adil meletakkan sesuatu pada kedudukannya yang betul. Merangkumi aspek peribadi sehingga pelaksanaannya dalam semua perkara. Termasuklah orang yang laksanakan undang-undang itu kena adil. Hakim kena adil, saksi kena adil, keterangan kena adil. Bukan hukuman yang adil, jatuh hukuman adil. Adil dalam Islam ni lah orang yang tak mengerjakan dosa besar. Orang yang tak betul mengerjakan dosa kecil. Tak buat perkara jatuhkan maruah. Kalau dia tak buat dosa, namanya maruah dia tak apa elok. Maruah dia tak elok. Tak boleh jadi hakim. Tak boleh jadi saksi dalam Islam. Sekarang ni saksi boleh aku ramai. Nak berapa buah bak pun boleh jadi saksi. Ini sudah. Dan hukuman yang adil. Kita lihat hukuman Islam ni keras. Hukum hudud kerasnya. Tapi saksinya macam mana? Saksi kena adil. Kalau saksi tak adil, tak cukup, orang yang tuduh tu kena hukum qazaf. Hukum menuduh orang. Ini tidak mudah. Apa yang penting ialah kehebatan undang-undang. Menyebabkan orang takut kepada undang-undang itu. Orang nak buat takut pada undang-undang. Ini orang tak takut pada undang-undang. Kenapa undang-undang Islam ada keberkatan? Firman Allah Ta'ala, وَلَيْجَمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Jangan dengan sebab kamu bermusuh dengan sesuatu kaum, kamu tak adil terhadap kaum itu. Termasuk dengan musuh, mesti kena adil. Dalam peperangan pun kena adil terhadap musuh. Mesti berlaku adil. Bukan sahaja dengan rakyat. Dalam peperangan. Bila Khalid bin Walid memerangi Banu Juzaimah yang terkenal.
pada masa Fathu Makkah. Khalid membunuh tawanan perang. Merosakkan harta dia. Lalu Abdullah bin Umar mengadu kepada Nabi, ini Khalid perangai buat macam ni. Lalu Nabi panggil Khalid. Nabi mengatakan dia berlepas diri. Apa yang Khalid buat ni adalah salah. Nabi memerintahkan Sayyidina Ali pergi ke Bani Juzaimah, bayar pampasan kepada keluarga yang dibunuh. Ganti barang yang dirosakkan, termasuk bekas minum anjing, digantikan juga. Ini yang adanya Islam. Dengan sebab itulah bila Islam masuk menakluk mana-mana negeri, rakyat masuk Islam. Rakyat terima Islam. Kedatangan Islam bukan untuk menjajah, tetapi menyelamatkan manusia. Kehebatan undang-undang Islam menggerunkan adanya nakalam min Allah, cegahan daripada Allah. Wa nahaw 'anil munkar. Cegahan daripada Allah. Orang gerun pada undang-undang Islam. Jangan kita fikir dalam satu dialog antara Islam dengan Barat, dibuat tahun 70-an, zaman Kim Faisal di Saudi. Dia panggil ilmuwan Islam, ilmuwan Barat buat dialog masa itu. Orang-orang Barat ni akhirnya mengaku dalam Islam ni banyak baik. Tapi kami tak boleh terima hukum hudud. Tak boleh terima. Contohnya dia kata, pencuri dipotong tangan. Potong tangan. Kebetulan wakil Islam tu Dr. Ma'ruf Dawalibi, bekas dan Menteri Syria. Dia duduk di Saudi, jadi wakil. Dia ni dapat menguasai banyak bahasa. Bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Lalu dia ulaslah. Kamu kena faham, Islam ni bukan religion dalam bahasa Barat. Islam adalah adin, merangkumi segala aspek. Undang-undang Islam ni bukan saja dia ambil kira hukuman itu, ambil ke pendidikan. Undang-undang itu mendidik orang, menakutkan orang. Contohnya ialah mencuri. Mencuri ini, contohnya ialah mencuri. Mencuri itu mesti dinilai berapa barang, harga yang barang dia curi. Mesti dilihat, mangsa dia tu waris. Kalau waris, putus silaturahim, tak boleh laksanakan hudud. Kena pergi pada takzir. Caci tak cukup, tak boleh. Di mana barang tu letak disimpan, tak boleh. Apa yang penting, nilai barang. Apa yang penting, kesan daripada hukuman itu. Bila orang dengar kena potong tangan, kamu jangan fikir orang berebut nak suruh potong tangan. Agak curi belaka. Itu tak betul. Bila dengar potong tangannya, orang takut dan mencuri. Dia sebut contoh di Arab Saudi zaman King Abdul Aziz. Dalam masa 20 tahun. Yang kena potong tangan, tak sampai 10 orang. Masa 20 tahun. Di Saudi. Tetapi di Amerika, Dr. Ma'ruf kata, dalam satu malam, di New York, satu bandar saja, berapa kes mencuri berlaku? Kes rompokan berlaku. Berapa? Sekarang ni, sudah diketahui, tiap-tiap minit berlaku jenayah di Amerika. Di Amerika. Ini undang-undang Barat tak ada kesan. Undang-undang Islam ada kesan. Kamu pergi Mekah, tengok. Orang simpan barang, tutup dengan kain begitu saja. Orang takut. Gerun. Menggerunkan. Mencuri jangan berlaku. Ini kesan pada undang-undang Islam. Jangan kamu fikir. Termasuklah bila kita laksanakan di Kelantan sebagai contoh. Sebagai contohnya, kita laksanakan. Orang bukan Islam, dia pilih. Sama ada mereka pilih undang-undang Islam ataupun undang-undang mereka pilih sendiri. Kelantan kita buat menjatuh. Terengganu pun sama. Lepas kita duduk kan. Betul. Jadi bila buat di Aceh. Orang bukan Islam pilih undang-undang Islam. Kerana undang-undang Islam, kalau buat salah yang ringan lah, kena takzir. Takzir ni kena sebab. Sebab bunyinya 20 kali, 40 kali sebabnya. Tapi cara sebabnya tak boleh angkat tinggi lebih pada kepala. Tak boleh mengoyakkan kulit. Tak boleh mencederakan. Tetapi memalukan. Ini sebab dalam Islam. Bukan sebab undang-undang sipil ni. Sebab undang-undang sipil ni, cari yang besar-besar tu tukar sebab tu. Bila sebab sampai tersiap kulit ni. Macam nak pensan. Sekali dia bunyinya 6 perkataan je. Tapi macam nak pensan. Jadi orang bukan Islam di Aceh ni ceritanya, dia pilih undang-undang Islam. Kalau pilih undang-undang biasa ni, dia kena penjara 4 bulan. Ataupun 3 bulan. Berpisah dengan anak isteri. Pilih undang-undang Islam, kena sebat. Macam cikgu pukul murid dia. Jadi tahan sekejap, malu sekejap lah, boleh balik rumah. Jumpa keluarga. Hari dia pilih undang-undang Islam. Ini menyebabkan dia katakan DAP menentang sekeras-kerasnya.
Kenapa? Dia takut orang bukan Islam pilih undang-undang Islam. Ini sebenarnya. Banyaklah lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian untuk melaksanakan Islam ini mestilah mengikut kemampuan. Firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang paling besarnya adalah wawasan akhirat. Wawasan akhiratnya walillahi akhibatul umur. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, nasib dapat pahala, dapat lihat pada hari kiamat. Yang buat kejahatan dapat lihat hari kiamat. Menandakan bahawa semua tindak tanduk kita di atas dunia ni dicatat oleh malaikat. Kulit-kulit kita menjadi saksi. Kita baca dalam surah Yasin. Jadi saksi. Kebajikan kita buat, kejahatan kita buat, jadi saksi depan Allah Ta'ala. Jadi menyebabkan malaikat ni jaga kita sepanjang masa. Jangan kita ingat malaikat ni jaga kita masa ketika sembahyang dia duduk tu pintu masjid. Masa masuk pejabat tak ada malaikat. Malaikat lagi. Masa berniaga tak ada malaikat. Masa duduk kebun tak ada malaikat. Tidak. Setiap amalan kita dicatat oleh malaikat itu. Ini kita diajar begitu. Dan sebab itulah orang Islam tak berani nak ceroboh tanah, tak berani nak tipu berniaga, tak berani kerana percaya adanya hari akhirat. Ini ruh yang ada dalam Islam, tak ada dalam bukan Islam. Ini kita kena masukkan. Kemudian Allah Ta'ala beri kepada kita tahap kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak membebankan seorang melainkan sesuai dengan ketanggupannya. Untuk melaksanakan Islam yang sepenuh, yang disebut tadi, mesti kena ada negara yang berdaulat. Ahli-ahli politik dan ahli-ahli undang-undang antarabangsa mengatakan, untuk mendaulatkan negara itu, kena ada 5 syarat. Baru negara berdaulat. Yang pertama ada negeri. Yang kedua ada rakyat. Ketiga ada pemimpin. Keempat ada perlembagaan dan undang-undang. Kelima, ada kemerdekaan yang sepenuhnya. Kuasa sebenar. Ini 5 syarat. Jadi Nabi buat Islam di Madinah ni, bila memenuhi 5 syarat ini. Kita ada Kedah, ada Perlis, ada Kelantan, ada Terengganu, negeri ada dah. Rakyat pun ada, pemimpin pun ada. Tapi kuasanya tak ada. Kuasa negeri sangat terhad. Terbatas kuasanya. Ada bidang kuasa negeri, ada bidang kuasa pusat. Cuma kita bergantung dengan Islam dalam perlembagaan. Islam adalah agama negara. Kita kena bertahan. Cuma kita mesti tafsirkan Islam itu agama yang sempurna. Dan Profesor Ahmad Ibrahim menasihatkan supaya ditambah dalam perlembagaan itu ialah mana-mana peruntukan yang bercanggah dengan Islam terbatal. Itu saja tambah. Kalau kita tambah itu, maka dipindalah segala yang ada di negeri ini. Ini sepatutnya. Jadi kita minta Allah, ustaz-ustaz kita yang main mazhab-mazhab lah. Mazhab-mazhab ni cabang dalam agama, bukan agama. Kalau kita tetapkan satu mazhab, maka mazhab jadi agama. Ada Islam duduk di bawah pada agama. Itu tak boleh. Ini kena faham betul-betul. Apa dia Islam ni? Masalah kita ialah, Abu Qadir Udah mengatakan, Islam di antara kejahilan umat dan kelemahan ulama. Dan penyelewengan pemimpin. Ini masalah dihadapi oleh orang Islam. Kita kena selesaikan hal-hal ini, boleh kita laksanakan Islam dengan sepenuhnya. Walaupun demikian, ulama kata, ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Barang yang tak dapat laksana semua, jangan tinggal semua. Kita laksanakan sekadar kemampuan yang boleh kita buat. Bidang kuasa yang boleh kita buat. Apa bidang kuasa negeri? Bidang kuasa apa? Tanah, bidang kuasa pendidikan, sebahagian daripadanya, bidang kuasa menjadi pemadaran, bidang kuasa, ini bidang kuasa negeri. Laksanakan bidang kuasa ini sepenuh-penuhnya, yang baki itu kita perjuangkan lagi, sehingga kita dapat kuasa. InsyaAllah akan ada kesedaran kalangan orang Islam. Kerana jumlah orang Islam masih lagi majoriti di negara kita ini. Dan kita sedang berusaha untuk mengajak majoriti Islam ni dapat menguasai keadaan sepenuhnya. Apa jadi masalahnya? Orang Islam berpecah, bukan Islam satu. Ini kita hadapi masalah ini. Kalau dapat satukan orang Islam, insya-Allah kita dapat kembalikan semuanya sempurna dan jadi contoh kepada semua masyarakat. InsyaAllah. Jadi sekadar itulah yang dapat disampaikan. Mohon berkati Allah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan saya bersetuju. Dan saya bukalah untuk peserta-peserta program Buah Bicara kita pada petang ini
Untuk mengajukan soalan kepada Tan Sri. Adun Mata Merdeka. Kita nak ambil soalan dulu ke Tan Sri ataupun Tan Sri nak jawab terus soalan tu? Tak apa, jawab terus. Jawab terus, okey. Ayat surah Al-Maidah. Innama yuzahir rasulu alladziina amanu wa hum raki'un. Yang jadi wali kamu Allah, Rasulnya, orang yang beriman yang mendirikan salat dan mereka itu tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Dia patuh kepada Allah tu melibatkan perkara yang di luar semayang. Termasuklah aspek pentadbiran, aspek ekonomi, segala-galanya. Termasuklah yang saya sebut tadi, tidak borok, tidak bakhil. Termasuk itu semua. Termasuk itu semua. Bahkan mesti orang Islam menguasai negara. Di sini timbul kedudukan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam. Kemajuan Islam dalam mengendalikan masyarakat majmuk bukan sahaja kepimpinan utama orang Islam mesti menganut Islam. Dalam masa yang sama kita boleh libatkan orang bukan Islam. Khususnya dalam masalah pembahagian zakat. Ini khilaf ulama-ulama lah. Dengan zakat ni contohnya mazhab Syafi'i kita. Zakat dia beri pada mu'allaf. Mu'allaf ni termasuk wakil miskin. Mu'allaf ni kalau mazhab Syafi'i mesti orang yang baru masuk Islam, yang telah masuk Islam untuk menguatkan iman dia. Tetapi ada mazhab yang lain mengatakan mu'allaf nak dijinakkan. Sama ada orang yang dah masuk Islam termasuk orang bukan Islam. Kalau dia beri kepadanya zakat, dia akan jinak dengan Islam. Dia akan jinak dengan kita. Ataupun dia baik dengan kita, dia beramai dengan kita, tak berperang dengan kita. Hidup dalam keadaan aman. Jadi ada peruntungan zakat. Begitu. Dalam mazhab yang lain. Termasuklah daging korban. Kalau orang kita ni kerah, tak boleh beri daging korban ke orang kafir. Dan di sana ada jaran sebelah rumah kita orang bukan Islam. Kita korban. Sampai ada ulama mengatakan untuk menjinakkan orang kafir ni, boleh kita bagi kat dia. Mudah-mudahan dia jinak dengan dia. Dekat dengan kita. Termasuklah dalam perjawatan. Dalam perjawatan. Di mana Al-Mawardi menyebut dalam Ahkam Sultaniyah. Jawatan ni ada dua jenis. Yang pertama, Wazaratul Tafwid. Jawatan legislatif. Yang berkait dengan dasar. Berkait dengan dasar. Akidah negara. Ini mesti orang Islam. Tak boleh orang bukan Islam. Yang keduanya, edukatif. Berkait dengan pentadbiran dan pengurusan. Di sana ada orang bukan Islam. Dia pandai dalam pengurusan. Dia ada baik, dia apa ini. Kita boleh libatkan, lantik dia dalam jawatan kerajaan. Dan lantik menteri pun boleh. Menteri yang tak terlibat dengan dasar. Boleh lantik. Jadi menteri dan sebagainya. Itu ada dalam kitab fiqh Islam. Ini Al-Mawardi. Al-Mawardi ini dia tinggal di Iraq. Ada Imamul Haramain Al-Juwaini, mazhab Syafi'i juga. Dia tinggal di Hijaz, Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah tak ada orang kafir seorang pun. Al-Mawardi dia tinggal di Iraq, masyarakat majmuk. Jadi dengan sebab itulah pandangan dia walaupun dalam satu mazhab berbeza. Jadi kita lihatlah realiti kita. Tidaklah kita nak menarik orang bukan Islam ni mari pada Islam. Kerana mesej kita ialah menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Dan sebab itu kita kembangkan lagi hal-hal ini. Dengan sebab itulah kita punya kajian. Kajian tu kena meluas. Kena ada bahagian research untuk kaji bagaimana pelaksanaan Islam dalam masyarakat majmuk. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya kalau ada silakan.